Hai, selamat pagi dan Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kembali lagi kita sama Cikgu Fatina. Ya, ini pertama kali kamu nampak Cikgu secara live dekat kamera. Jadi untuk hari ini, iaitu tarikh kelas 27 Januari, kita akan masuk ke unit baru iaitu unit 2 yang bertajuk Kami Gembira. Jadi, buka buku teks. Tapi sebelum itu, Cikgu akan beritahu dengan kamu apa objektif pelajaran kita hari ini. Okey, objektif hari ini, murid-murid akan dapat belajar mengecam dan memahami frasa yang disebut, menyebut frasa dengan betul dan membaca ayat dengan sebutan dan intonasi yang sesuai. Okey, dengar dan sebut frasa. Buka buku teks muka surat 7. Okey, sini cikgu mau tanya, apa itu frasa? Frasa ni dia terbentuk apabila dua kata yang ada maksud sendiri digabungkan dan membawa maksud yang berlainan selepas digabungkan. Macam contoh, cuba lihat buku teks muka surat 7. Seperti yang kamu tengok di situ, arahan dia dengar dan sebut. Okey, apa yang kita dapat lihat dalam gambar ni adalah Wan Hong dan keluarganya dalam situasi ingin pergi bercuti. Dalam gambar itu kita dapat lihat ayah Guan Hong, adik Guan Hong dan abang dia. Dalam gambar ni kita dapat lihat ada 1, 2, 3, 4. 4 gambar yang mempunyai frasa yang tersendiri. Yang ada frasa sendirilah. Cuma kalau kamu perasan, yang atas tu dia bagi satu gambaran peristiwa yang cukup jelas. Yang memang dia lengkap dengan dialog, dengan frasa yang dihijaukan itu adalah frasa. Tapi dekat bawah tu pula kita dapat lihat ada 3 jenis gambar dengan 3 frasa yang berdiri tanpa apa-apa ayat yang penuh. Jadi, oleh itu mari kita sama-sama pula buat macam mana mau cipta frasa kata sendiri dan cara sebutan yang betul. Okey, gambar yang pertama. Ayah Guan Hong. Wan Hong, pada hari ini kita akan bercuti ke Pulau Pinang. Wah, seronoknya. Mari kita membuat persiapan. Okey, apa yang murid-murid dapat faham dari gambar yang pertama? Situasi yang pertama lah. Dalam gambar ni, seperti yang cikgu cakap tadi, ada ayah Guan Hong, adik perempuan Guan Hong dan abang dia. Abang ke juga tu. Okey, dari situ kita dapat lihat situasi dia, ayah Guan Hong beritahu sama si Guan Hong yang, okey, hari ini kita akan bercuti ke Pulau Pinang. Siapa pernah pergi Pulau Pinang sini? Memandangkan kita COVID-19, jadi kita tidak boleh rentas negeri dan daerah. Tidak apalah, nanti lepas ni kalau murid-murid rajinkanlah diri untuk search, untuk cari apa Pulau Pinang, apa tempat-tempat menarik dia yang ada, apa keunikan dia. Jadi dari situ, dari gambar yang pertama ni kamu dapat lihat frasa yang pertama adalah bercuti ke Pulau Pinang. Bercuti ni dia adalah kata daripada bercuti. Ke, pergilah. Pulau Pinang tu tempat. Frasa yang kedua pula, membuat persiapan. Membuat persiapan ni kalau dia asing, dia akan jadi satu ayat yang tidak lengkap. Itu sebabnya kenapa kita ada imbuhan di depan dan belakang. Kalau macam buat ni, imbuhan dia di depan. Kalau persiapan, imbuhan di depan dan di belakang. Jadi bila dia digabungkan dalam dua kata dalam satu ayat, dalam satu frasa, dia menjadi satu frasa yang lengkap dengan maksud tersendiri. Jadi seperti yang kamu dapat lihat dalam gambar ni, kamu akan fahamlah dari situ yang ayah Guan Hong kata sama Guan Hong kita akan bercuti dan Guan Hong pun sama adik dia rasa gembira. Jadi diorang pun tidak sabar. Okey, seterusnya kita lihat pula kepada ketiga-tiga gambar yang tidak ada dialog yang penuh itu. Okey, gambar yang pertama adalah mengemas pakaian. Gambar yang kedua, menyediakan makanan.
Gambar yang ketiga, mengangkat barang. Jadi daripada cerita ni, daripada tiga gambar dan tiga jenis frasa yang berlainan maksud ni, macam mana kita boleh buat cerita ah? Untuk gambar yang pertama, cikgu bagi idea cikgu lah. Sebab tadi tu kan dialog, jadi yang ini kita boleh buat dalam satu bentuk cerita saja, macam bertulis. Jadi, apa perkara pertama yang Guan Hong akan buat bila ayah dia kasih tahu yang kita akan ke Pulau Pinang, Pulau Pinang. Jadi pertama sekali, kita dapat lihat dalam gambar tu, Guan Hong dan adik, Guan Hong dan abang serta ibunya sedang mengemas pakaian. Gambar yang kedua, selepas itu, sementara itu, maafkan cikgu, itu gambar pertama tu kita anggap itu kakak dia lah kan. Gambar yang kedua ni pula, itu ibu dia. Manakala ibu dan adik Guan Hong sedang menyediakan makanan. Akhirnya, pada akhir sekali, selepas mereka sudah bersiap semua, mereka sekeluarga mengangkat barang ke bonet kereta. Jadi itulah antara frasa-frasa yang kita dapat, yang murid-murid dapat lihat sini ialah pertama, yang dari gambar yang lengkap dengan dialog tu, bercuti ke Pulau Pinang. Kedua, membuat persiapan. Ketiga, mengemas pakaian. Keempat, menyediakan makanan. Menyediakan makanan. Dan yang terakhir, mengangkat barang. Okey, kita teruskan pula ke tajuk yang seterusnya, iaitu baca ayat. Macam tadi, dua objektif tu kita sudah dapatkan. First, pertama sekali, mengecam bunyi, mengecam frasa dan cara sebutan. Dan yang kedua, kita sama-sama cakap, kita sama-sama ucapkanlah macam mana sebutan dan intonasi yang sesuai bagi setiap frasa. Dan yang ketiga adalah membaca ayat. Jadi, buka buku teks, pergi ke halaman 8 ataupun muka surat 8 dan di situ kita dapat lihat ada 1, 2, 3, 4. 4 gambar dengan 4 ayat yang lengkap. Okay, macam tadi kan kita sudah nampak yang Guan Hong dan keluarga dia ke Pulau Pinang untuk bercuti. Jadi konon-kononnya diorang sudah sampai di sinilah. Jadi di sini kita dapat lihat Guan Hong sama keluarga dia sudah sampai. Jadi di sini untuk halaman ini dia ingin menceritakan pula macam mana suasana bila Guan Hong sudah sampai ke sana. Okey, mari kita baca ayat untuk setiap satu. Pertama, keluarga Guan Hong berasa seronok bercuti di Pulau Pinang. Mereka menaiki kereta api ke Bukit Bendera. Guan Hong dan adiknya berenang di laut dengan gembiranya. Banyaknya nyanyi dia. Dan yang terakhir, mereka makan hidangan yang enak di restoran makanan laut. Jadi nampak seronok lah dorang ni bercuti-cuti di Penang. Di sini pun banyak juga kan dapat cuti yang menarik di Kundasang, Kudat, Sempurna, Sandakan, macam-macam lah. Jadi okey, apa yang murid-murid dapat faham dari cerita ni? Maksud dia dari cerita ni, okey, yang cikgu faham lah untuk kita faham sama-sama. Gambar yang pertama, bila Guan Hong sampai di Pulau Pinang, selalunya kalau dari Kuala Lumpur, kita anggarkanlah Guan Hong ni tinggal di KL. Selalunya kalau dari KL mau pergi Pulau Pinang, mau ambil dalam masa 5 jam, 4 jam lah perjalanan. 4 jam perjalanan kalau tidak ada trafik, jam ataupun tapi kadang-kadang kalau mau lagi cepat kena ikut tol. Tapi kalau ikut tol banyak kena bayar lah. Jadi dari gambaran pertama kita dapat lihat keluarga Guan Hong berasa seronok bercuti di Pulau Pinang. Gambar ni tidak silap cikgu, ini adalah apa nama jalan dia tu? Armenian Street, Jalan Armenian. Tidak silap cikgu lah. Jalan Armenian ni dia seronok
sebab dia ada banyak lukisan mural yang cantik-cantik. Kira macam Penang ni, okay, Pulau Pinang nama rasmi dia, tapi kebanyakan daripada orang kita, orang Malaysia, malah orang dari luar negara pun panggil Pulau Pinang sebagai Penang. Jadi okeylah, cikgu pakai Penang. Penang ni yang menariknya tempat dia ni, dia banyak lukisan-lukisan yang menarik. Kira macam banyak tarikan yang berseni lah. Memang penuh dengan kesenian. Lepas tu, yang kamu dapat lihat dari situ, dia ada gantung-gantung. Lepas tu dia ada lukisan mural dekat dinding-dinding bangunan. Dan kebanyakan daripada bangunan-bangunan dekat Penang tu, dia banyak dipengaruhi oleh zaman kolonial, masa zaman penjajahan lah. Okay, itu gambar pertama. Gambar yang kedua, okay, lepas tu mereka jalan-jalan di Penang. Lepas tu, kemudian mereka menaiki kereta api ke Bukit Bendera. Bukit Bendera ni kalau macam di KK, kita dikenal paling famous di sini lah, paling terkenal adalah Bukit Signal Hill. Bukit Bendera. Bukit Signal Hill lah, Signal Hill. Yang kalau naik atas tu dekat Kaya Street, kamu boleh nampak semua seluruh KK, hampir semualah sama laut, terutama sekali di Pulau Gaya. Jadi kalau di Penang ni, Bukit Bendera ni paling famous. Dia nak silap cikgu hari tu, cikgu naik 800 meter tinggi dari laut, paras laut. Jadi memang kalau kamu nampak, dia naik kereta api dia ni unik sikit sebab dia naik bukit kan. Tapi itulah, untuk naik kereta api ni dia dalam satu masa je. Sampai satu je angkat nak guna. Jadi macam hari tu ikut pengalaman cikgu mau dekat tengok panjang barisan tu lah. Selalunya kalau orang pergi Penang dan mau pergi Bukit Bendera ni, orang cakap kalau mau pergi kamu kena pergi awal pagi sebab awal pagi tidak ramai orang. Pertama itu first. Yang kedua sebab tidak mau panas. Sangat panas. Hari itu cikgu pergi sangat panas. Okay. Dari situ kamu dapat lihat ibu bapa Guan Hong bercita-cita. Mungkin kamu cerita pasal happy-nya kita bawa anak-anak kita pergi Penang kan. Iya bang. Okay. Lepas tu situ tengok Guan Hong dia pimpin tangan adik dia. Adik perempuan dia. Sementara abang Guan Hong dan kakak Guan Hong mereka sedang bersuah foto. Selfie dalam bahasa Melayu adalah suah foto. Jadi itulah. Jadi mereka menaiki kereta api ke Bukit Bendera. Lepas tu, lepas orang dari Bukit Bendera, Guan Hong dan adiknya berenang di laut dengan gembiranya. Ya, memang kalau di Pulau Pinang, di Penang, pantai yang terkenal sana, Pantai Batu Ferenghi. Jadi memang sana orang ramai suka berenang di pantai dorang sebab macam Sabah juga, lebih kurang sama cantik dia. Cuma itulah, tidak ada yang boleh mengalahkan kecantikan pantai-pantai di Sabah. Cikgu akui itulah. Cuma kalau di Semenanjung memang banyak-banyak pantai yang cantik di sana. Dekat Terengganu cantik tapi dia sedikit berbahaya sebab memang banyak kes. Macam tahun lepas banyak kes yang mati lemas sebab diorang berenang ada satu pantai tu di Terengganu yang sebenarnya bahaya. Nampak cantik tapi bahaya. Cikgu lupa apa nama dia. Selain pada itu, Pantai Port Dickson dekat Negeri Sembilan. Tapi kalau di Penang paling famous Pantai Batu Ferenghi. Situ memang kalau hari tu kawan cikgu cerita banyak orang putih datang situ. Orang luar negara, orang suka orang Korea, orang-orang barat, macam orang US, Amerika, semua tu lah. Diorang suka berpanas. Diorang mau kasih cantik kulit diorang. Konon. Okay. Di situ kita dapat lihat yang dalam gambar tu ayah Guan Hong dia jaga adik perempuan Guan Hong dan Guan Hong mungkin dia kecil tahun 2 kan jadi dia pakai pelampung. Dan yang terakhir mereka makan hidangan yang enak di restoran makanan laut. Yes, betul. Memang sana macam kita juga macam cikgu cakap tadi kan, Penang lebih kurang sama macam Sabah, seperti pulau. Macam kita ni kita pulau yang besar sangat dan Penang dia punya attraction, dia punya tempat menarik tempat makan-makan. Tapi sebenarnya kalau ikut pengalaman cikgu, tempat makan yang paling sedap di Penang pun dia bukan tidak tertumpu pada satu restoran saja, dia macam-macam. Cuma mungkin sebab ini kan mereka makan hidangan yang enak di restoran makanan laut. Macam kita di sini kan ada macam-macam restoran makanan laut, seafood lah. Memang orang sana kalau dorang mau
merasa makanan laut yang sedap, semua pergi Penang. So, kalau tempat lain, macam di negeri semenanjung lain, terutama sekali Selangor, diorang susah mau dapat seafood. Jadi, itulah perkongsian pengalaman cikgu. Okey, kita sudah capai ketiga-tiga objektif kita. Jadi, oleh itu, cikgu harap kamu boleh catch up lah. Kalau ada apa-apa persoalan, boleh tanya cikgu sejak. Macam mana kalau mau cikgu ulang sekali lagi pun, macam mana mau sebutan cerita ayat semua tu, macam mana mau sebut frasa, macam mana mau cerita ayat, gunakan ayat yang ada tadi tu, tanya je cikgu, okey? Dan untuk itu, sebelum kita akhiri kita punya video, kita punya video yang pertama kali cikgu kongsikan kepada kamu. Di sini, cikgu akan beri 2 latihan. Ini latihan 1, ini latihan 2. Okey, latihan 1 ni, dengar dan sebut frasa. Macam tadi, cikgu sudah ajarkan. Macam yang kalau kamu nampak gambar pertama tadi, dia akan tunjuk frasa yang dengan ayat yang lengkap lah. Cuma untuk ini, di sini dalam dekat gambar tu, nanti cikgu akan send juga pergi grup kita. Lengkapkan dialog tersebut dengan frasa yang sesuai. Kemudian, tuturkan dialog dengan sebutan dan intonasi yang sesuai. Okay, dalam sini dia sudah ada bagi tu, ada 4 frasa. Jadi, di sini dia ada mulut kan? Mulut ni maksud dia ni kosong. Jadi, dia minta kamu untuk kasih padankan, lengkapkan dialog tu dengan padankan setiap frasa dalam bulatan dialog yang ada ni lah. Jadi maksud dia sini kamu kena baca dulu dia punya dialog ni. Okay, ini pasal apa, ini pasal apa, ini pasal apa, ini pasal apa. 1, 2, 3. 3 dialog, tapi dialog yang kedua tu dia ada 2 tempat kosong yang kena isi. Jadi murid-murid kena tu lah baca dulu dia punya konteks ayat tu, baru kamu sesuaikan. Lepas kamu sesuaikan, ini terpulanglah sama kamu, sama ada kamu mau rakam sendiri muka kamu atau suara kamu, send sama cikgu, ataupun kalau boleh ibu bapa tolonglah pantau anak-anak punya proses untuk dengar dan sebut frasa itu, tuturkan dialog dengan sebutan dan intonasi yang sesuai. Macam cikgu ajar tadi itulah, ikut situasi. Tapi walaupun kamu just hanya perlu isi ini, cikgu minta untuk murid-murid tulis dialog tersebut dalam buku latihan masing-masing sementara waktu. Contohnya, macam ni lah tulisan dialog dia. Jadi, cikgu minta kamu untuk tulis dialog ni, kalau kamu sudah melengkapkan dialog dan kasih masuk frasa yang sesuai tu, tulis dalam buku latihan. Macam format sini, nanti cikgu send sama kamu. Okay, latihan yang kedua pula. Okay, latihan yang kedua pula dan yang terakhir. Okay, macam latihan kedua, baca ayat-ayat di bawah. Ayat-ayat ni lah 1, 2, 3, 4, 5. Ada 4 ayat yang kita tidak tahu mana satu yang sesuai dengan gambar tu, dengan situasi gambar. Jadi baca ayat tu dulu, baru padankan dengan gambar yang betul. Yang ini pun nanti cikgu akan kongsikan dalam grup kelas kita. Okay, jangan risau. Okay, itu saja untuk hari ini. Cikgu harap kalau kamu ada pertanyaan, jangan segan bertanya sama cikgu, jangan malu-malu kucing. Siapa malu bertanya sesat jalan nanti. Jadi kalau ada apa-apa, bagi tanya je cikgu. Okay, sekian dan terima kasih. Kita jumpa lagi nanti.